Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kita mulakan dengan mengucapkan syukur lagi kepada Allah SWT ya, yang memberi keizinan untuk kita lagi bersama dalam usaha kita merapatkan diri kita dengan kalam Allah ya. So kalau kita boleh bayangkan, kita ni sangat-sangat beruntung ya. Allah yang Maha Agung tu ya, dia bercakap dengan kita. Yang Imam Ghazali kata semasa kita membaca Al-Quran tu sebenarnya Allah bercakap dengan kita. Ya kan? Ya, itulah cara Allah berkomunikasi dengan kita ya. Kalau Nabi dulu Allah berkomunikasi melalui Jibril kan, wahyu ya, tetapi sekarang ni Allah berkomunikasi dengan kita melalui Al-Quran ya. Jadi bayangkan bila tuan-tuan membaca Al-Quran ya, sebenarnya Allah bercakap dengan tuan-tuan. Jadi kalau tak faham ya, rugi sangatlah ya. Allah yang Maha Agung tu ya, memberi nasihat pada kita, memberi panduan kan, mengajar kita ya. Tu kita tak faham kan, yang rugi sangatlah. Itu cerita lama lah ya. Sekarang kita buka cerita baru ya. Cerita baru tahun 2022 ni dan tahun 2023 ni, tuan-tuan yang ada dalam kelas ni mesti letakkan, pasangkan niat ya. Daripada tahun 2003 bila baca Quran mesti faham. Tak rugi ya, tak rugi. Masa, wang ringgit, tenaga yang kita akan gunakan untuk mendekati Al-Quran ni memang tak rugi ya. Dalam ayat ketiga tu Allah dah pesan kat kita kan ya. Salah satu pada ciri-ciri orang muttaqin dalam Baqarah ayat ketiga tu kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi apa saja yang Tuhan bagikan kepada mereka ni, Allah kata apa mereka buat? Yunfiqun maknanya mereka belanjakan jalan Allah. Termasuklah masa yang Allah bagi tu kita gunakan untuk belajar Al-Quran. Ada wang ringgit yang kita dapat, duit pencen ya, yang banyak tu gunakan untuk belajar Al-Quran. Tenaga Allah bagi kita, gunakan untuk belajar Al-Quran. Kesihatan, sementara Allah bagikan kita kesihatan ni, kita boleh lagi melihat, boleh mendengar dengan baik kan ya, dan boleh berbincang, gunakan untuk belajar Al-Quran ya. So maknanya yunfiqun tu luas ya. Yunfiqun tu bukannya kita pergi belanja orang beli, bagi apa, kawan beli nasi lemak ya, saja tak ya. So banyak masa kita, tenaga kita ya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk Al-Quran. Maknanya kita pasangkan niat nanti sebelum Allah menjemput kita balik ni, kita dah master Al-Quran dah. Ya, kita nak masterkan dia. Master tu maknanya apa? Kita merasa selesa untuk menerangkan isi kandungan tu kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita ya. Kalau sekarang ni kalau kita orang tanya kita tak selesa kan. Orang tanya satu perkataan pun kadang-kadang tak tahu macam mana nak jawab kan. Jadi makna itu belum lagi selesa tau. We are not friendly dengan Al-Quran. Kita nak jadi sahabat Al-Quran tu bermakna ya, kalau anak kita bertanya pun kita steady saja menjawab dia. Ya, yang tu yang kita cuba nak bawa ya, tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti ya kuliah-kuliah kita ni bersama-sama ya. Bersama saya ni cuma membantu saja ya, membantu. Tapi yang jadi main driver siapa? Tuan-tuan dan perempuan sendiri. Ya, saya ni pembantu saja kata ya.
Okey, saya akan terus kongsikan skrin seperti biasa untuk mengimbas kembali di manakah kita sekarang. Mungkin saya akan gunakan pergi kepada ayat kita dulu, ialah ayat ke kita bermula, kita menghabisi perbincangan amanna, dan ayatnya ialah ayat ni lah ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ya. Iaitu Allah kata wa mina tu kita boleh sudah kenal, wa tu wa utifah, minan ataupun dalam konteks ni kita boleh guna wa istinafiah lah, lebih sesuai sebab dia memulakan cerita baru, ya. Sebelum tu ayat 6 dan 7 Allah menceritakan golongan al-kafirun, innal ladzina kafaru, ya. Allah menceritakan sekali. Yang ni Allah nak menceritakan kumpulan baru, iaitu kufuran al-munafiqun. Jadi Allah mulakan dengan waw istinafiah ni, ya. Jadi Allah mengatakan ada di antara manusia ni, ya, satu kumpulan manusia ni, Allah kata mereka telah beriman. Amanna dalam bentuk fi'il madhi, mereka telah beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan wa tu ya dia panggil waw haliyah, sedangkan, padahal, ya, padahal. Ma tu ialah harfun nafiah, dan padahal mereka tu hum, ya, tidak pun. Ma tu tidak pun, hum tu mereka lah, ya, hum bimu'minin, ya. Mereka tu Allah kata ma tidaklah mereka tu, ya, beriman, bimu'minin, ya. Kita dah buat dalam bila kita mengupahkan kalimah yang bersangkut paut dengan amanah tu, sebab dia tiga huruf akar yang sama. Sini alif mim nun, sini pun alif mim nun, kemudian tambahkan ba harfun jar, ya. Dan mukminin itu adalah isim fa'il yang jamak dan muzakkar yang juga majrur, ya. So itu yang maksud saya, ya. Maksud saya bila kita kata kita mahir Al-Quran tu, ya, kita tengok saja kalimah-kalimah ni kita dah kenal dia satu-satu tu, kita boleh kupaskan dia, ya. Lagi rasa tak sampai ke tahap yang selesa tu, tuan-tuan, teruskan, ya, teruskan belajar, timba ilmu ni sebaik, memang tak rugi, ya, sebab di dalam alam barzakh nanti yang pertama sekali yang bantu kita ialah ayat-ayat Quran yang kita bukan saja baca, yang kita fahami dan kita hayati dia dalam kehidupan kita. Itulah yang akan banyak membantu kita nanti, ya. Dan seterusnya bila kita ada di padang mahsyar dan sebagainya, ya, jadi syafaat, ya, kepada kita. Jadi sekarang ni kita nak sambung. Kita dah habis amanah. Semalam saya telah mengkongsikan satu saja kalimah, iaitu itumina semalam, ya. Itumina yang mengambil wazan ke-8, ya, untuk perkongsian tuan-tuan dan rujukan lain kali, ya. So sekarang ni kita akan sambung dengan kalimah seterusnya lah, iaitu billah. So billah ni straightforward sebenarnya, ya. Billah, amanna billah, so nak ke depan saya akan tekankan yang ni, itulah, ya, billah. Nak pergi detail dia, sini kalau kita nak melihat senarai kalimah-kalimah yang berkaitan dengan kalimah ni, ya. Sebelum tu kita gunakanlah maklumat yang diberi di sini, ya. Bila kita gunakan korpusnya, ya, korpusnya banyak membantu kita sebenarnya. Mungkin ada peringkat-peringkat yang bersesuaian, kita sebagai beginner ni, ya, banyak yang beginner kita boleh gunakan maklumat-maklumat yang ada, yang seperti saya tunjuk ni, ya. Pertama sekali billah tu dia ditandakan, diwarnakan, ya, dia bantu kita, ya. Warna merahkan B tu, ya, merahkan B tu
bila tengok warna merah tu dia menunjukkan dia satu komponen tu. Mana ada dua komponen, ada satu komponen merah, ada satu komponen biru. Allahi itu biru, B itu merah. B itu dia letakkan indikator, ya, indikator bahasa Melayu pun boleh guna indikator, tanda lah, ya, tanda, dia panggil tanda. B itu dia kata apa? P, ya, P. Apa ni, app ni dibangunkan oleh kumpulan tenaga Islam dekat University of Leeds, England, dan dia semua dia buat bahasa Inggeris lah. Di bahasa, so P ni maknanya bahasa Inggeris, ya, iaitu preposition. Preposition Arab dia harfun jar, Melayu dia kata sendi, ya. Tu yang yang dimerahkan tu, ya. Kemudian yang biru tu, Allahi itu dibirukan dan ditandakan dengan PN. Dia sebab dia gunakan bahasa Inggeris, ya. Kalau saya tukar pun bahasa Melayu kat sini, contoh tengok, ya. Kalau saya tukar bahasa Melayu pun, yang ini tidak bertukar, ya, sebab yang ni memang digunakan dalam bahasa Inggeris lah, ya. Dipanggil annotation, bahasa Inggeris annotation. Bahasa Melayu dia tanda sajalah. PN ni pronoun, bahasa Inggeris dia. PN tu stand for pronoun. Pronoun adalah kata ganti nama. Okey, yang ni lebih apa? Lebih kuat daripada pronoun, proper noun. Ya, PN yang ni ialah proper noun. Maknanya Allah ni ialah kata nama khas. Ya. Kalau bahasa Arab dia isim alam. Ya, kata nama khusus, nama khas dia, isim alam, ya. Tu untuk yang biru tu, ya. Dan dia juga berikan biru di atas ni, ya. Kalau tengok billahi ni, ya, ialah penulisan kalimah Arab di dalam Rumi, ya. Okey, tetapi kalau tanya saya, saya perlu diperbetulkan, ya, perlu betulkan Rumi. Banyak Rumi itu kita perlu betulkan perlahan-lahan, ya. Tapi untuk permulaan bolehlah rujuk saja, ya. Tapi nanti kita akan perhalusi lagi, ya. Macam mana nak mengeja billahi yang sebenarnya, ya, supaya dia memelihara sebutan Arabnya, ya, sebutan kalimah tu, ya. Ya, kalau nak kita boleh tekan di sini, dia bila ada line bawah tu kita boleh tekan dia, ya. Tekan situ. So tekan tu dibawa ke mana? Dibawa ke dipanggilkan Quranic Dictionary yang bersangkut paut dengan kalimah ni, ya, bahagian ni Quran Dictionary tu. Dan dia bagi 3 huruf akar dia, ya. So daripada 3 huruf akar ni lah dia membentuk berapa banyak kalimah, 2851, ya. Ya. So okey, so that's okay, ya. Untuk kegunaan QIC Academy program kita tidak menggunakan hamzah kotak untuk huruf akar, ya, tapi untuk huruf akar kita gunakan alif, ya. So maknanya kalimah Allah ni, billahi ni ialah Allah yang ditambah dengan B tadi, bermula daripada 3 huruf akar, alif lam ha, ya. So alif lam ha dia membentuk kata terbitan ilahun, yang tuan-tuan nampak ni, ya, ilahun ini, tapi ini tulisan lama, ya. Dia letakkan alif kecil tu atas lam tu, itu tulisan lama, sekarang tak pakai dah, ya. Dia sepatutnya alif kecil ni selepas lam. Jadi dia baca lam tu sepanjang 2 harakat. Ilahun. Itulah kata terbitan kepada alif lam ha, ya. Dan apa ni? Ilahun ni dia tidak ada kata dasar, ya. Dia tidak ada kata kerja. Kata dasar tu ialah punca kepada semua kata terbitan. Ya, jadi dalam konteks ni dia tidak ada kata
kata kerja, kata dasar tak ada. Dia terus daripada alif lam ha tu terus kepada ilahun. Ya, kalau nak tunjukkan macam pembentukan nanti saya akan tunjukkan pembentukan daripada alif lam ha kepada ilahun, kemudian mengambil kalimah Allah. Ya, dalam Al-Quran digunakan Allah. Jadi apakah kata terbitan kepada Allah tu ialah ilahun. Ya, itu lebih kurang. So jadi pada 2851 ni digunakan dalam kepada nama Allah sebanyak berapa? 2699, lebih kurang 2700 lah, senang nak ingat ya. So maknanya daripada alif lam ha digunakan sebanyak 2700 kali nama Allah ya di dalam Al-Quran ya, sebab banyak cerita tentang Allah lah. Ya, dia datang daripada Allah, jadi banyaklah cerita tentang Allah ya. Dan 5 kali digunakan dalam bentuk Allahumma ya. Ini biasanya bersangkut paut dengan doa lah ya. Allahumma ya, wahai Tuhan kami ya. Allahumma yang juga dipanggilkan isim nida ya, isim seruan Allahumma. Itu lebih kurang dia punya maklumat asas kepada kalimah billahi itu. Dia bermula daripada alif lam ha ya, dan membentuk kata terbitan ilahun ya. Kalau tuan-tuan gunakan ni, kalau di hujung tu tidak ada baris tu dhammah kan, dhammah tanwin kan ya. Kalau dia nakirah lah ya, macam sini Allahu, Allah ni dia tak ada baris ha tu, janganlah tanwin kan. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam ta'rifat, dia sudah jadi isim ma'rifat, tak boleh tanwin. So apa yang kita boleh buat ialah dhammahkan saja, sebab dia adalah marfu ya. Semua kata nama ya mesti bermula dengan i'rab yang marfu ya, marfu. Macam ini dia mabni, memang dari kalimah tu Allahumma, jadi dia memang baris atas lah. Bila baris atas dia akan tulis lah. Tetapi bila tidak dibariskan tu maknanya marfu. Allahu yakni ilahun ya. Jadi daripada yang 3 kumpulan ni, so dia senaraikanlah untuk kita guna pakai ya, app ni untuk mengenal ya kalimah-kalimah yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran ya. So bermula dengan qalu na'budu ilahaka. Nampak ya? So daripada alif lam ha tadi digunakan dalam bentuk ilahaka. Nampak ya? Itu ilahun ya, ilahun tadi. Mana ilahun di sini tadi? Yani ilahun. Ilahun apa makna dia? Ilahun maknanya Tuhan. Dia dalam bentuk nakirah umum ya. Tuhan. Belum jadi proper noun lagi ya. So daripada Tuhan ni ditambahkan alif lam ta'rifah tu digunakan sebagai nama kepada Allah, menjadi Allah tu ya. So ini dalam bentuk nakirah, maknanya bentuk umum. So bila ayat pertama digunakan sini, ayat pertama ialah apa? Surah Al-Baqarah ayat 133 ya. Bila Allah menggunakan kalimah tu, ini dalam bentuk apa? Bentuk noun ya, bentuk kata nama sebagai Tuhan yang umum ya. Jadi dia gunakan dalam kalimah ilahaka ya. So kalau kita dah daripada perbincangan yang dulu, kalau kita sudah mengenal pertalian di antara kalimah, sepatutnya kita dah boleh mengenal sinilah ya. Ilahaka bermakna ilaha ni satu kalimah, ka ni satu kalimah ya. So ini sebenarnya adalah idhafah. Jadi Ilahaka.
Ilaha adalah satu Mudhaf. mudhaf, yes. Mudhaf ka jadi mudhafun ilaih. Sebab dia sudah menjadi idhafah lah. Ya. Idhafah sebab tu tak ada tanwin, ya. Ha tu berbaris atas, tidak bertanwin. Kenapa di baris atas? Kerana pada masa sama dia juga sudah menjadi objek, iaitu maf'ulun bih, ya. Sebab tu dia mengambil ha tu baris atas, ya. Sebelum tu saya tunjukkanlah, ya, gunakan leksi logos tu yang apa tu ilahun tu sebenarnya macam mana, ya. Lam 3 huruf akar dia alif lam ha, ya. Kemudian dia menjadi ilahun. Allah bawah kotak baris bawah, lam baris atas, kemudian dia ada alif kecil, ya. Alif kecil kita ambil letakkan sempang ni 2 kali, ya, kalau tidak dirapat sangat dengan lam tu. Lepas tu letakkan alif kecil, ambil sekali lagi selepas alif kecil tu untuk selesa menulis, ya, kalimah tu. Kemudian ambil ha yang tanwin dhammah, tu dia, ya. Ijaan ilahun, ya, yang mana berbeza dengan kalau kat apa tadi dia ilahun, dia ini tulisan lama, ya, ilahun macam ni. Sekarang tidak ada lah tulisannya. Jadi itulah cara menulis yang sebenarnya, ya. Ilahun bermakna apa? Tuhan, ya. Dia sudah jadi kata terbitan. Biasanya kita ada 3 huruf akar, yang step kedua tu kata dasar bentuk kata kerja, ya. Tapi Tuhan tak ada kata, ya, tak ada kata kerja ilahun ni. Dia terus kepada kata terbitan, ya. Makna dia apa? Letakkan kelanak makna dia ialah Tuhan. Ta waw ha nun, ya, Tuhan dalam bentuk nakirah yang mufradah, ya. Maknanya any Tuhan. Satu Tuhan tu maknanya dia umum, tak apa, tidak ada pengkhususan lagi. Itu di mana ilahun, ya. So tadi dia menjadi ilahaka, ya. Dia menjadi ilahaka, bermakna dia dalam bentuk ilahun ni, yang kita boleh kopikan ilahun ke sini, tambahkan ka, domir, isim domir mukhatab mufrad muzakkar, iaitu engkau lah, ya, engkau. So kedua-dua ni bila digabungkan dia akan menjadi idhafah, ya. Sebab tu pembentukan kalimah ni sangat-sangat penting, ya. Kalau tuan mahirkan, dia akan menerangkan kita secara detail, ya. Maknanya kita betul-betul kenal kalimah yang kita bincangkan itu, ya. So kita sambungkan dia, buangkan tanda campur ni, ya. Dia bila gabungkan dia jadi macam tu. Tetapi sekarang ni bila bergabung dia tidak lagi apa boleh bertanwin, ya, sebab dia bergabung bermakna dia dah diikat dengan pertalian yang dipanggilkan idhafah. Jadi ha tu tidak boleh bertanwin. So dia perlu digugurkan tanwinnya, ya. Okey. So saya ni kalau saya nak buang kat sini pun boleh sebenarnya, tapi nanti tak nampak pula step dia tu, ya. Jadi kita gugurkan di sini je, ya. Jadi mula sekali dia ilahuka dulu, ya. Ilahuka, sebab tanwin yang pertama apa ialah dhammah. Dia dhammah. Ya. So dia ilahuka, ya. Kemudian baru tukarkan kepada ilahaka, ha tu tukarkan kepada
baris hadapan. Ya, kenapa? Dia sudah menjadi mudhafun ilaih. Ya. So kalau kita nak menerangkan mudhafun ilaih itu, mungkin kita masukkan kalimah yang menyebabkan dia menjadi mudhafun ilaih. Ya, kalau tidak kita tak nampak pula kenapa pula daripada baris hadapan tukar baris atas, ya. So masukkan apa kalimah tu dipanggilkan amil, ya. Amil yang penyebab kepada menyebabkan kalimah itu bertukar. I'rab dia tu ialah kalimah apa? Na'budu tadi, ya. Dalam ni ni na'budu, ya. Na'budu inilah yang menyebabkan ilahu menjadi ilaha. Macam tu, ya. Kalau kita nampak dia punya sebab tu, pertalian tu. Jadi ini adalah kata kerja yang menyebabkan ilahu bertukar kepada ilaha. Sekarang ni tak bila ada nak budu, tak boleh ilahu lagi. Sebab ilahu tadi sudah menjadi mudhafun ilaih kepada na'budu. Maknanya na adalah kami, na'budu dalam Fatihah pun ada, ya. Na'budu, kami menyembah Tuhan kamu, ya. Kami menyembah Tuhan. Jadi Tuhan tu sudah jadi objek kepada kalimah na'budu. Ya. Jadilah dia dibaris ataskan, maknanya dia sudah mengambil i'rab yang mansub. Bila kita menghafal pun, kita semua kaedah ni kita membantu kita untuk menghafal. Jangan silap pula hafal na'budu ilahuka, tak boleh. Ya, sebab dia maf'ul bih, so dia mesti mansub. So maknanya ilaha sini adalah mudhaf yang mansub, ya, mudhaf yang mansub. Kalau tak ada na'budu, dia mudhaf juga tapi marfu'. Ya, tak ada na'budu, dia mudhaf yang marfu'. Okey, so bila ini mudhaf yang mansub, ka ni adalah mudhafun ilaih. So mudhafun ilaih ini apa dia? Dia adalah majrur. Ya, sebab ka tu adalah mudhafun ilaih walaupun baris dia fathah, ya, tetapi status dia majrur. Majrur bermakna dia terikat dengan mudhaf tu, dia mesti mengambil i'rab yang majrur, ya. So jadi kalau kita nak terangkan ilahaka ni, so kita boleh terangkan lepas ni lah, ya, ya. Iaitu ilaha ni adalah kata nama, isim, ya. Isim mudhaf ataupun isim maf'ul lah, ya. Isim maf'ul, terus jenis dia maf'ul, ya. Lebih tepat dia maf'ulun bih, ya. Dia direct object. Maf'ul tu dia masih lagi umum, ya. So kalau nak lebih tepat ialah isim, ya, maf'ulun bih, dan yang baris atas kita letakkan terus i'rab dia yang mansub. Okey, yang mansub. Ustaz, Ya. nak budu tu dia jadi apa? Nak budu maf'ul ke? Tak, nak budu kan, nak budu ialah isim fi'il mudhari'. Oh, fi'il mudhari', lepas tu baru jadi apa ni? Maf'ulun bih selepas tu. Yes, yes. Maknanya perbuatan ada objek dia, kan? So kita, kalau sekarang ni saya terlanghilah hakal lah, ya. Kalau nak terangkan sekali ni boleh, ya. Kalau nak terang tu kita masukkan nak budu tu, ya, dia adalah fi'il mudhari', ya. So mudhari'. Okey, kalau nak lebih detail dia ialah fi'il mudhari' ma'lum. Mim, ain, lam, waw, mim, ya. So apakah fi'il mudhari' ma'lum? Kita refer pada template ni, ya. Template ni, ini dia fi'il mudhari' ma'lum. Maknanya nak budu tu dia mengambil acuan mana yang ni? Yaf'ulu.
Ya, yaf'ulu ni default. Masukkan fa ni tukar pada ain ni tukar pada ba, lam tukar pada jadi ya'budu. Ya. Tapi kalimah tu menggunakan na'budu, kami bukannya ya, tukarkan ya ni kepada na, jadilah na'budu. So dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1. Itu kalau nak menerangkan sekali dengan na'budu, ya. So dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1. Wazan 1. Wazan kena letak sebab apa? Kalau kita tak letak wazan 1, dia tidak tepat, ya, sebab fi'il mudhari' maklum dia banyak wazan. Nampak? Ada sampai wazan 10 tu. So kena letak wazan 1 ni, mesti specify. Kalau tidak dia tak tepat, ya, penerangan itu. Kalau tak mungkin wazan 2, mungkin wazan 3, sedangkan wazan 2 dan wazan 3 berbeza dia punya bentuk dia. So pastikan kita masukkan wazan tu sekali. Okey, so di ini na'budu adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1, dan na'budu ni dia punya fa'il dia, ya. Fa'il tu fa'il biasa kita pun sebut fa'il pula. Kita pun gunakan Arab dah, ya. Nak guna Melayu pun boleh, pelaku dipanggil, ya, pelaku. Gunakan Arab supaya kita biasa dengan kalimah tu. Kita letak dan, ya. Kalau tak nak guna dan, guna Arab pun tak apa, ya. Biasakan wa. Ini yang saya ajar Arabnya, ya, supaya kita biasakan wafa'iluhu, ya. Wafa'iluhu. Maknanya apa tu? Wa tu dan, ya. Dan fa'ilu ni ialah fa'ilnya, hu ni ialah nya. Nya tu merujuk kepada apa? Merujukkan kepada kalimah na'budu tu, jadi dan fa'ilnya. Ya. Fi'il mudhari' maklum wazan 1 dan fa'ilnya. Ya, dan fa'ilnya, ya, fa'ilnya ialah nun di sini, ya. Nun ni adalah apa? Mewakili apa? Nun tu ialah mewakili nahnu. Ya, so sebenarnya nun tu fa'il tu ialah fa'il nahnu. Nahnu bermakna kami. Ya, itu untuk bahagian na'budu. Kemudian apa? Dia punya i'rab dia mana? Letakkan i'rab selepas wazan tadi yang marfu'. Ya, mim ra ini fi'il mudhari' yang marfu'. Waw ain, ya. Okey, ya, 8 jam, ya. So kalau panjang tu saya potong bawa ke bawah lah, ya, sebab nanti susah nak menerangkannya. So saya potong dia ni bawa ke bawah. Penerangan dia sebelah bawah. Itu penerangan kepada apa? Na'budu, ya. Kalau nak kemas sikit, bawa ke, buangkan ni. Okey, saya ambil na'budu sekali lagi. Kopikan dia letak sini. Ini penerangan kepada na'budu ila haka tadi ialah fi'il mudhari' maklum wazan 1 yang marfu', ya. Lepas tu ada fa'il dia. Fa'il dia lah nahnu. Nahnu ni maknanya apa? Kami lah. So banyak yang kita boleh terangkan, ya, apabila kita mengenal kalimah, ya. Muzakkar tak berapa? Muzakkar. Ya, muzakkar lagi, ya. So nahnu, okey, betul. Nahnu tu sebab nahnu kami boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki, ya. Jadi biasanya muzakkar tu kita akan masukkan dalam fi'il mudhari' ni. Dia berkaitan dengan fa'il yang muzakkar, jadi dia pun kena mengikut sekali. Mudhari' maklum wazan 1 muzakkar. Mim, zal, kaf, ra. Ya, muzakkar. Okey.
Okey, dan bilangan dia macam mana? Bilangan itu bergantung pada kami dalam ayat tu adakah ramai ke ataupun seorang ataupun dua orang, bergantung kepada ayat ya. Kalau kita nak tengok apa ramai ke tidak, apa tanda ada waw al-ziyadah dalam kalimah qalu ni, mereka berkata ya. Qalu mereka berkata, bermakna na ni ramailah, jamak lah. So ya, so kita letakkan muzakkar yang jamak, yang bukannya seorang, bukannya dua orang. Buktinya ialah dia ada qalu, mereka berkata. Jadi ini adalah perkataan mereka lah ni. Mereka berkata apa? Na'budu, kami menyembah, ilahaka, Tuhan engkau. Ya, so bermakna dia jamak lah. Itulah buktinya dalam ayat tu kita tahu bilangannya jamak. Sebab non, nahnu dalam Arab dia boleh jadi seorang. Kalau Allah biar juga kadang-kadang menggunakan kami ya, itu Allah yang seorang lah. Kadang kita pun boleh, kita kata kami seorang ya. Kalau kita berdua pun kita kata nahnu je, kami berdua. Kalau jamak pun kita kata kami semua pun nahnu juga ya. So maknanya dengan melihat kalimah tu mungkin kita tidak dapat maklumat, tapi kita kena melihat dia dalam konteks ayat dia, barulah kita tahu apa yang nahnu tadi adalah sebenarnya jamak ya. So bermakna kalimah mana tadi na'budu ni dia adalah jamak ya. Tapi yang uniknya ya, biasanya kalau kalimah lain fi'il mudhari' kalau dia jamak dia ada tambahan waw nun, tidak untuk mutakallim ya. Kalau kalimah mutakallim nahnu ni kalau dia jamak dia tidak ada imbuhan waw nun. Seorang nak budu ya, dua orang pun nak budu, kalau ramai pun nak budu juga, dia tidak berubah ya. Okey, ya, itu ialah apa bahagian tadi puan tadi bertanya tentang nak budu ya, jadi saya terangkanlah ya. Yang kita nak kongsi hari ini ialah ilahaka. Dia adalah isim maf'ul bih yang mansub ya. Kalau nak masukkan dia punya apa jantina sama juga ya. Tuhan kita tak gunakan muannas ya, gunakan muzakkar, mim zal ka ra juga ya. Ilahun dia apa mufrad, singular lah, mufrad bilangan dia tu. Okey. Dan ha maknanya mansub ya, yang mansub. Okey. Dan dia ada ka pula ya. Ka tu dia kita masukkan dengan ya, dengan ni okey, dengan ni kena ambil pula Melayu, saya nak shortcut saya kata dan je lah. Dan ka tu ialah apa? Mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Okey, dah panjang tu saya bawa ke bawah lah ya. So kami sini, yang ni bawa ke bawah lah. Okey, mudhafun ilaih. Lam ilaha ya. Mudhafu ilaih ka, so kita bracketkan ka tu mudhafun ilaih ya. Copy dia masuk sini. Mudhaf ilaih ka yang sini pun majrur ya, mudhaf ilaih majrur. Semua mudhaf ilaih majrur, mim, jim, ra, wa, ra ya. Itulah penerangan kepada na'budu ilahaka ya. Na'budu adalah fi'il mudhari' ma'lum wazan satu. Wazan satu patutnya di sini, space kat sini. Muzakkar
jamak yang marfu' dan fa'ilnya, ya. Saya arabkan sini, ya. Wa fa'iluhu tu maknanya dan fa'ilnya nahnu, kami. Okey. Okey, so lepas tu ilaha masukkan dan lah. Dan okey. Isim maf'ul maf'ulun bih muzakkar. Okey, ya. Biasanya kalau kita kata maf'ulun bih tak payah isim. Dah tentu dia. Ya. Biasa kita sebut isim maf'ul. Jenis dia maf'ulun bih. Ya. Itu cara membuat ayat dia, ya. Jadi kalau kita itu tak payah guna isim, faham? Maf'ulun bih itu understood isim, ya. Dan maf'ulun bih muzakkar, mufrad, mansub dan mudhafu ilaih ka yang majrur. Okey. Kalau kita nak lebih kemas, masukkan setiap komponen itu di dalam penerangan ni, iaitu nak budu ni masukkan selepas kami itu. Nah, yang kita masukkan sempang ke lah, ya. Ada sempang di sini tak ada, ya. Ini keyboard ni tak ada sempang, ya. So fa'il mudhari' ma'lum wazan muzakkar ni semua ni ialah nak budu ni. Lepas tu dan maf'ul bih muzakkar mufrad mansub ni kita masukkan apa dia, ilaha tu. Kopikan ke sini. Ilaha tu ialah yang ni, maf'ul bih muzakkar mufrad yang mansub ilaha dan mudhafu ilaih ka yang majrur. Itulah penerangan dia secara keseluruhan. Ila, haka yang dalam ayat ni, tapi kita kena masukkan sekali na'budu tu supaya dapat menjelaskan kenapa dia mengambil baris di atas sebagai maf'ulun bih, ya. Kalau tidak nanti dia tak nampak dia punya perbahasan tu. Okey, pukul 8 dah, ya. So kita berhenti di sini dulu untuk untuk hari ini, dan besok kita akan boleh terus kongsikan wa ilaha. Nampak, ya, sama ilaha dengan ilaha ni sama. Ini tambahan waw atifah saja, ya. So bila dia bergabung, dia dia akan bertukar ha tu kepada bentuk ni. Bila tanpa bergabung, ha dhamir tu di hujung kalimah dia mengambil bentuk yang ini, ya. Itu saja bezanya, insya-Allah. Itu kita akan sambung besok, ya. Kalau kita nak simpan apa yang kita buat hari ini, kita tekan print screen, ya. Print screen, dan print screen tu akan masuk ke dalam file folder, ya. So kalau saya nak tunjuk kepada tuan-tuan mana simpanan dia, ya, tuan-tuan pergi kat file folder di bawah ni, yang gambar folder ni, ya, cari screenshot. Dan saya ni, my screenshot ni saya simpan dalam Dropbox, ya. Kalau ada tuan-tuan ada Dropbox, dia akan pergi ke Dropbox. Kalau tidak, mungkin dia pergi ke mana-mana folder lain, ya. So tekan screenshot ni, dia akan, ini semua screenshot yang saya sudah buat, ya. Simpanan yang sebelum ni dalam Lex Logo tu kita nak simpan in case lain kali kita nak guna pakai, ya. So sekarang ni yang tadi yang atas sekali lah di sini pukul 8 ni, ya, hari bulan pun dia ada tu 9 hari bulan 6 tahun 2000. So kalau saya nak tukarkan nama dia, jadi lain kali senang kita nak nak merujuk, ya, tukarkan nama file tu. Kalau tidak dia banyak sangat nama, kita tak ada senarai itu panjang, tak tukarkan nama, nanti susah nak mencari, ya. Tapi folder ni dia tak boleh tulis Jawi, ya. So kena pakai Rumi. Jadi tadi kita nak membicarakan kalimah apa? Ilahaka, ya. Jadi kita tulis kat situ ilah dalam Rumi, haka.
Okey, dalam ilahaka. So lain kali kita nak cari manakah hasil kerja dulu yang kita simpan yang mengupaskan kalimah ilahaka. So kita buka kat sini, ya. So dia akan keluar macam tadilah. Inilah, ya. Dia akan tunjukkan. Kalau nak tunjukkan, saya nak tunjuk sekarang pun boleh, ya. So padam ini daripada Lexi Logos dan saya pergi ke folder tadi, buka ni, klik dia 2 kali. Dia akan keluarlah screenshot tadi. Ni dia, sama je. So screenshot sekarang ni dalam bentuk image, dia tak boleh amend lagi, tak boleh buat edit, tak boleh. Dia image yang kalau yang Lexi Logos tadi dia boleh amend. Yang ni cuma kita boleh keluarkan saja dan lihat apa yang sebenarnya kita dah bincangkan hari ini. Hari bulan tak payah sebab dia dah ada dalam screenshot tu, dah ada hari bulan dia, ya. Kalau kita nak tengok hari bulan tu, kita akan tukar ke view, ya. Dekat sini saja view, dia ada list, ya. List tu sepatutnya dia ada tengok dalam konten agaknya. Okey, ya, tak ada. Tak apa, lagi dia sebenarnya ada hari bulan dia, kita boleh referkan dia balik. InsyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pagi ini, dan insyaAllah kita akan sambung, ya, besok pagi, melihat kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha tu, dan juga akan tunjukkan macam mana daripada alif ilahun tu akan dibentuk menjadi kalimah Allahu, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.